Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam hormat. Apa khabar semua penonton-penonton setia di Ruang Bicara di saluran bernama Alhamdulillah. Kita bertemu sekali lagi dalam Ruang Bicara pada hari ini bersama dengan saya Luqman Hakim Abdul Malik dan ditemani dengan penerbit Puteri Nur Zaitun Shimah Hassan yang akan bersama-sama dengan anda bagi membincangkan satu topik yang sememangnya dirasai oleh seluruh rakyat Malaysia. 55 hari Perintah Kawalan Pergerakan PKPB yang dilaksanakan oleh kerajaan membolehkan semua rakyat Malaysia sebenarnya berada dalam kedudukan yang terkawal bagi menangani ataupun memecahkan rantaian COVID-19 yang alhamdulillah di negara kita semakin lama semakin berkurangan. Topik kita pada hari ini adalah buka minda dan juga buka hati dalam menilai PKP. Hari ini 11 Mei 2020 bersama dengan hari Isnin. Ruang bicara kita pada hari ini akan berlangsung selama setengah jam dari jam 9 hingga 9.30 malam. InsyaAllah kita akan bersama dua tetamu pada hari ini bagi membincangkan topik yang telah pun disebutkan oleh saya sebentar tadi. Dan berkata peribahasa, hujan berpohon, panas berasal. Pastinya setiap segala sesuatu tentu ada sebab musababnya yang telah pun diturunkan oleh Allah SWT kepada kita. Dalam surah Al-Insyirah ayat ke-5 dan juga ke-6, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Oleh itu maka tetapkanlah kepercayaanmu bahawa sesungguhnya tiap-tiap kesukaran disertai dengan kemudahan. Sekali lagi ditegaskan bahawa sesungguhnya tiap-tiap kesukaran disertai kemudahan. InsyaAllah ada sebenarnya hikmah yang berlaku di dunia dan juga di negara kita juga sebenarnya berkenaan dengan wabak COVID-19 ini. Okey, kita tak nak membuang masa. Kita akan bersama dengan tetamu kita yang berada di talian sekarang ini, yang berbahagia Dr. Ahmad Faisal Abdul Hamid, Pensyarah Kanan Jabatan Sejarah dan juga Tamadun Islam Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya di talian sekarang ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam 18 Ramadan Ustaz. Ya, insya-Allah tak lama nak buru Lailatul Qadar. Insya-Allah. Baik. Mungkin pada awal ini Ustaz ingin terangkan ialah situasi PKP sekarang ini. Pernah tak Ustaz berlaku dalam sejarah Islam? Bagaimana agaknya mungkin sahabat-sahabat dahulu ataupun zaman Rasulullah SAW menangani isu sebegini Ustaz? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Luqman dan sahabat pendengar semua. Berbalik pada soalan yang ditanya pada saya mengenai berlaku tak wabak seperti ini dalam sejarah Islam. Kalau dikatakan ketika baginda sallallahu alaihi wasallam masa hidup tu tidak pernah berlaku lah, tapi sebelum baginda sallallahu berhijrah ke Madinah itu pernah berlaku ta'un, tapi bukan di Madinah, sebaliknya di sebuah negeri berhampiran dengan Madinah pada ketika itu. Jadi pengkhabaran mengenai wabak ta'un itu sampai ke telinga baginda dan baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan mengenai apa sikap orang Islam mengenai ta'un. Jadi itu menunjukkan bahawa cerita mengenai wabak itu ada kedengaran dan sampai ke telinga baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam sejarahnya ada beberapa ahli sejarah menceritakan bahawa dalam sejarah Islam yang panjang itu banyak kali umat Islam bertemu dengan wabak ta'un, dan boleh kita katakan ta'un itu samalah dengan COVID-19 sekarang, iaitu penyakit berjangkit yang menyebabkan ramai kematian. Antaranya dipanggil ta'un Amwas, iaitu berlaku di zaman pemerintahan Sayyidina Umar, iaitu sekitar 18 Hijrah. Kemudian berlaku sekali lagi ta'un di Syam, disebut dengan ta'un Al-Jarif,
iaitu ta'un yang menyebabkan ramai kematian. Itu berlaku pada tahun 69 Hijrah. Kemudian berlaku lagi ta'un di Mesir, dinamakan ta'un al-fatayat, ta'un gadis muda. Kerana mangsa pertama daripada ta'un itu ialah anak-anak dara yang masih muda dan menyebabkan kematian itu dan diikuti dengan kematian yang ramai pada tahun 87 Hijrah, iaitu bersamaan 705 Masihi. Kemudian berlaku lagi ta'un selepas daripada itu pada tahun 131 Hijrah, iaitu ta'un itu diberi nama dengan ta'un Muslim bin Qutaibah. Jadi banyak peristiwa-peristiwa ta'un yang dihadapi oleh umat Islam dan mereka mempunyai pengalaman, dan ulama sendiri pun ada pandangan tersendiri apabila berlaku wabak seperti ini. Adakala disebut dengan istilah ta'un, adakala disebut dengan istilah nawazil dan sebagainya, mengikut skop perbincangan ilmu tadilah. Itu lebih kurang mengenai peristiwa ta'un lah dalam sejarah Islam. Okey, baik Ustaz. Tapi ini adalah kali pertama sebenarnya Ustaz. Saya, Ustaz dan juga rakyat Malaysia dan juga saya kira seluruh dunia umat Islam menyambut Ramadan pada kali ini dengan cara sebegini. Cara yang tidak dapat menunaikan solat secara berjemaah di masjid, baik solat fardu maupun solat sunat. Ini merupakan satu dugaan jugalah untuk kita sebenarnya. Bagaimana sebenarnya kita sebagai umat Islam perlu menerima ini, terima Ramadan kali ini, Ustaz? Luqman, macam ni ya, mengikut pakar-pakar pendidikan Islam, antaranya ialah Muhammad Qutub ada menulis satu buku mengenai bagaimana pendidikan Islam itu harus berlaku. Beliau ada menyatakan bahawa ada 8 cara seorang itu perlu melalui ke-8 cara tadi untuk dia memahami agama tu. Salah satu daripada cara yang perlu kita lalui untuk kita memahami agama ialah kita mengalami situasi itu. Jadi oleh kerana pengalaman tentang situasi sesuatu benda itu, kita rakyat Malaysia yang hidup dalam keadaan aman dan damai sebelum ini, menjadikan kita tak begitu faham tentang agama. Misalnya kalau Luqman yang belum pergi haji. Ya. Jadi walaupun Luqman baca beratus buah buku tentang haji dan umrah, Luqman takkan faham macam mana haji itu dibuat. Ya. Jadi Luqman akan faham bagaimana haji dan umrah itu boleh dibuat setelah Luqman pergi sendiri, melalui apa makna panas, bagaimana dan sebagainya. Jadi banyak perkara dalam agama kita ini kita diajar secara teori je. Misalnya solat ketika berperang. Kita tak pernah perang. Jadi kita belajarlah. Jadi apabila kita tak pernah berperang, bukanlah saya mahu kita berperang. Maksudnya pemahaman kita tentang solat ketika perang itu adalah teori yang sukar untuk kita gambarkan. Jadi Allah SWT mahu kita ni yang ada pada hari ini, khususnya umat Islam di Malaysia, memahami agama itu dalam makna yang sebenar, maka dia bagi kita lalui proses tadi. Jadi dengan kita lalui tadi, saya rasa banyak perkara yang boleh kita ambil daripada apa yang berlaku pada hari ini. Antaranya kita boleh memahami bagaimana agama itu perlu dilaksanakan dalam bentuk yang darurat seperti ini. Ya. Sebelum pada ini kita mungkin sebut darurat dan kita tak pernah tinggal solat Jumaat lah, tak pernah. Tapi bila berlaku keadaan seperti ini, kita terpaksa hidup dalam satu lingkungan di mana kita perlu menjadi hamba Allah yang taat, tetapi dalam norma yang baru. Ya. Di mana ramai sebelum pada ini orang lelaki takut untuk jadi imam. Jadi dengan adanya PKP ini, maka mereka alhamdulillah boleh pun jadi imam, solat di rumah. Jadi saya tidak melihat PKP ini suatu yang negatif. Dan saya mempelajari banyak pelajaran daripada PKP tadi. Dan banyak perkara agama yang sebelum pada ini saya belajarnya secara teori. Dengan adanya PKP ini, saya boleh memahami, mempraktisnya dan sebagainya lah. Jadi
oleh kerana itulah, saya rasa dengan adanya PKP ini menjadikan kita, umat Islam di Malaysia, boleh berfikir kembali, boleh kita tengok balik supaya hidup beragama kita ini harus berlaku dalam satu pattern ke, ataupun bagaimana sebenarnya harus kita lakukan. Itu pandangan saya lah apabila berlakunya PKP ini, dia banyak memberi satu perkara baru yang kita tidak jangka. Mungkin boleh saya beri contoh sekejap lagi ke? Sebagai Okey. Yalah, bila Ustaz sebut ada yang tak pernah jadi imam solat tarawih, dan kali inilah peluang untuk seorang individu tu menjadi imam solat tarawih walaupun semua rakaatnya surah Al-Ikhlas je. Ustaz Ya, betul. Ya, kan? betul. Maksudnya ibadat yang kita pelajari sebelum ini, bahawa untuk jadi imam itu haruslah seorang yang sempurna bacaannya dan sebagainya. Ya. Sedangkan kita tak belajar di ujung daripada pengajian fiqh itu, di mana orang kurang sempurna pun boleh jadi imam asalkan dia adalah yang paling sempurna di kalangan yang tak sempurna yang ada. Jadi bermaksud di rumah dia, walaupun dia tak begitu pandai, dia bukannya ustaz, tetapi anak-anak dia lebih kurang lagi daripada kepandaian yang ada pada si ayah, maka ayahlah jadi imam. Ya. Ustaz, macam mana Ustaz? Kalau kita sebut pula tentang ialah rezeki yang kadang-kadang tu bukan kadang-kadang, memang semakin kurang untuk mereka yang mengalami PKP ni. Bagaimana konsep rezeki tu? Mungkin sikit Ustaz sebelum kita mengakhiri perbualan kita Ustaz. Macam ni, Luqman, pada hemat saya, ya, bila Allah SWT menguji kita dengan satu-satu musibah, suka saya nyatakan bahawa pada Allah, apa yang dia berikan pada kita itu semuanya baik. Kita sepatutnya beriman begitu. Allah beri pada kita apa yang kita suka ataupun kita tak suka, semuanya baik. Jadi, ianya dianggap tidak baik merujuk kepada persediaan kita untuk menghadapi perkara tadi. Kalau boleh saya bawa contoh, ya. Okay. Kita ada kereta. Kereta dicipta untuk bergerak ke hadapan ataupun bergerak daripada satu poin ke satu poin. Tapi kenapa pada kereta ada brek? Jadi peranan brek itu ialah untuk menghentikan pergerakan kereta. Kenapa kereta itu perlu dihentikan sedangkan kereta dicipta untuk bergerak? Kerana pergerakan itu sudah tidak wajar ataupun tidak betul, maka brek diperlukan. Maka samalah juga dengan musibah. Musibah yang datang bukan untuk menggambarkan Allah sudah benci pada kita, tetapi mungkin ada benda yang kita tidak sedar bahawa kita sudah buat tidak betul. Ya. Jadi bila dengan adanya PKP ini memberi ruang untuk kita duduk seketika untuk melihat kembali. Maka sebab itulah musibah itu tidak penting. Yang pentingnya apa yang boleh kita faham dari musibah itu. Saya juga terkesan dan kita semua terkesan. Jadi kalau bolehlah, ya, saya sebut secara ringkas, ya, ada 4 perkara yang boleh kita fikir balik tentang rezeki apabila datang PKP seperti ini. Okey. Pertama sekali, kita perlu ada simpanan. Kalau sebelum pada ini kita berbelanja pada perkara yang tidak perlu, maka dengan berlakunya PKP ini baru kita sedar betapa perlunya ada simpanan untuk hari-hari yang tidak diduga, dan kita dijangkakan bahawa kita akan menempuh hari yang tidak dapat kita duga pada hari-hari yang akan datang. Maka dengan PKP inilah, selepas daripada ini, kita perlu ada satu tabungan untuk menghadapi situasi yang tidak dijangka. Itu yang pertama. Yang pertama, Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala mahu kita tengok balik mengenai punca rezeki. Mungkin kita rasa kita seronok sebelum daripada ini dengan punca rezeki yang kita ada. Maka dengan berlakunya PKP, kita tengok balik. Jadi bila kita tengok balik, mungkin pada pekerjaan kita dahulu itu ada perkara yang tidak baik, yang mungkin tidak baik pada segi ekonominya, tidak baik pada segi agamanya, tidak baik pada hidup kita dengan Allah SWT. Maka boleh kita tengok balik. Dan yang ketiga, saya juga cuba menyebut, ya, bahawa soal susah ini bukan kita seorang je susah. Allah Ta'ala jadikan manusia itu sendiri susah.
Allah Ta'ala sebut dalam Quran, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kami ciptakan manusia itu sepanjang hidupnya susah. Okey. Jadi kita tak perlu takut dengan susah, cuma kita kena ubah daripada dulu kita selesa kepada satu susah yang baru. InsyaAllah lama kelamaan susah itu akan menjadi biasa dan kita kembali normal. Mengambillah sedikit masa dan sebagainya lah. Okey, baik. Menarik. Terima kasih banyak. Diucapkan kepada Dr. Ahmad Faizal. Assalamualaikum Ustaz. Okey, itu dia Ustaz Dr. Ahmad Faizal Abdul Hamid, pensyarah kanan Jabatan Sejarah dan Tamadun Islam Akademi Pengajian Islam Universiti Melaya, bercakap tentang buka minda dan juga buka hati dalam menilai PKP. Jangan ke mana-mana, kita akan berehat seketika. Sebentar lagi kita akan bersama dengan Encik Zaid Muhammad, perunding motivasi yang akan meningkatkan motivasi kita semua. Kita berehat seketika. Baik, Alhamdulillah. Selamat kembali ke Ruang Bicara di saluran bernama. Terima kasih kami ucapkan kepada anda kerana terus setia menonton kami. Dan topik kita pada hari ini itu buka minda dan juga buka hati dalam menilai PKP. Di talian, kita bersama dengan Encik Zaid Muhammad, seorang perunding motivasi yang telah pun bersedia. Assalamualaikum Encik Zaid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Sihat, Alhamdulillah. Encik Zaid macam mana? Baik, macam itulah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, baik Cik Zaid. Kita teruskan Cik Zaid. Bagaimana kita boleh sama-sama kita membuka minda dan juga buka hati kita dalam menghadapi PKPB ini. Dan ialah seperti kita tahu, apabila terperangkap dan terperuk di rumah, macam-macam aktiviti dilakukan. Ini dinamakan sebagai new norm. Macam Cik Zaid juga ada membuat kuih dan sebagainya di rumah. Ya, betul. Itu adalah aktiviti yang diisi. Mungkin pada awal ni Cik Zaid nak mengupas sedikit bagaimana agaknya new norm ni dalam kehidupan kita ni. Silakan. Boleh. Terima kasih, Elok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Satu fenomena yang kita selalu biasa dengar je, orang zaman dulu susah hidup, perintah berkurung, sebagainya, tiba-tiba berlaku kat kita. Jadi, saya jangkakan ramai yang tak bersedia, terutama di peringkat-peringkat awal dulu, dan tak tahu pun nak buat apa bila ada PKP. Ada yang suka, ada yang seronok sampai balik kampung. Tapi bila balik kampung tak boleh balik rumah, dah mula menyesal. Dan pelbagai reaksi lah, itu satu macam reaksi. Tapi kalau kita tengok, bagi saya, sebab kita nak melihat dalam sudut minda, mindset yang positif. Kerana benda yang berlaku di luar kawalan. Jadi kita tengoklah, bagi saya lah PKP itu sendiri, saya selalu cerita dekat siapa yang nak dengar lah, kita gunakan jadi peluang keluarga positif. PKP, peluang keluarga positif. Ataupun bulan puasa ni peluang kumpul pahala. Okey. Boleh main-main dengan perkataan tu supaya kita sentiasa bermotivasi. Lepas tu dalam bahasa Inggeris pula, MCO kan, Movement Control Order. Kita boleh tengok dalam bentuk negatif, iaitu Managing Chaotic Organisation. Tapi kalau kita positif kan, MCO, dia boleh jadi Many Caring Opportunities. Jadi saya suka buat benda macam tu lah, supaya kita rasa benda ni bukanlah why me. Kan kita selalu kena benda-benda tak baik kan, kita kenapa lah aku kena macam ni kan. Mula kita akan rasa down. Kalau kita fikir why me dia, kita telah menjadikan diri kita sebagai mangsa keadaan. Tapi orang yang positif, orang yang berjaya, dia guna juga why, tapi dia bukan why me, dia why not. Kenapa tidak? Ubah sikit. Kenapa tidak? Bila cakap kenapa tidak tu, terus situasi melantun jadi positif. Kenapa tidak? Ya, boleh. Saya boleh jadi imam tarawih. Kenapa tidak? Saya boleh masak. Kan? Sebelum ni tengok dia pasangan kita masak, why not? Saya pun boleh masak. Jadi itulah bagi saya banyak peluang-peluang yang terbuka sebenarnya dalam
tempoh PKP ni, Dok. Tapi itulah dia, bila ada perumpamaan yang mengatakan bahawa kalau kita lihat dari sudut kacamata seekor lebah, maka kita akan nampak semua yang baik-baik je, Cik Zahid. Kalau nampak dari kacamata seekor lalat, semua buruk je nampak. Tapi sebenarnya satu perkataan yang kuat yang boleh saya sebut di sini adalah kesuburan sabar ataupun menyuburkan kesabaran itu sendiri. Bagaimana, Cik Zahid? Yalah, ada yang kena buang kerja, ada yang kena potong gaji, tak dapat balik ke rumah sendiri, kena masak, kena jaga anak-anak dan sebagainya. Itu semua memerlukan kesabaran yang sangat-sangat tinggi. Sebagai perunding motivasi, bagaimana Cik Zahid boleh memberi nasihat kepada kami semua, Cik Zahid? Betul. Saya tak nafikan memang ramai yang terlibatlah secara contohnya hilang pekerjaan, family terpisah, ada yang luar negara dan sebagainya. Tetapi satu benda kita kena yakinlah, orang yang kuat, dia akan mampu menghadapi segala benda. Sebenarnya ini peluang untuk kita reset juga apa-apa yang kita selama ni mungkin kita dah dalam comfort zone, zone yang selesa. Dan apabila zone selesa, biasanya kita berhenti mencuba. Sebenarnya kita banyak kemampuan. Contohnya kepada yang hilang pekerjaan kan. Inilah peluangnya untuk kita push ourselves keluar daripada comfort zone. Dia ada satu pepatah, dia kata magic happen, keajaiban berlaku apabila kita melangkah keluar dari zone selesa. Nak keluar dari zone selesa ni kadang-kadang nak keluar sendiri orang tak nak. Siapa nak keluar dari zone selesa kan? Tiba-tiba bila terpaksa macam ni, nak tak nak kena keluar. Saya anggap benda tu adalah mungkin hikmah daripada Tuhan lah, untuk menolak kita sikit lah. Sebelum ni kita macam mungkin ada yang terfikir nak buat, contohnya nak berniaga ataupun nak tukar kerja, tapi tak boleh lah, anak ada, keluarga ada, kan kerja pun dah tak ada, dah terpaksa. Masa ni lah kita take the jump lah, kita lompat lah ke luar sana, tapi kita lakukan dengan bentuk yang bertanggungjawab lah. Kita belajar sikit ilmu-ilmu yang patutnya. Kalau nak berniaga tu kena ada ilmu, jangan terus letak masuk macam tu je, nanti kita ditipu, kita tak mampu dan sebagainya. Jadi saya rasa benda ni jangan, macam saya sebut tadi lah, kita lihat sebagai why not. Kenapa tidak? Aku boleh buat. Orang lain ada, orang lain lah kita situasi dia mendapat yang kekal. Contohnya kekurangan yang kekal. Contohnya dia ada anggota badan macam Nick Vujicic yang kita kenal dari negara barat. Tak ada tangan, tak ada kaki, tak ada masalah. Itu moto hidup dia. No hand, no leg, no problem. Kita ada tangan, ada kaki, banyak masalah. Jadi begitulah. Tapi saya faham, cakap senang lah. Tapi nak melakukannya itu memang sukar. Ketika itulah kita kena gabungkanlah semua doa, usaha, apa lagi, istiqamah dan tawakal kepada Tuhan. Duit, doa, usaha, istiqamah, tawakal. InsyaAllah dengan bantuan yang sepatutnya daripada kerajaan, banyak bagi bantuan, kita mintalah, mohonlah kalau kita layak, mohon. Kalau tak layak, janganlah kita bagi peluang ke orang lain yang lebih memerlukan. Jadi masa inilah kita sama-sama jaga kita lah. InsyaAllah saya rasa boleh. Mungkin sukar lah. Mungkin tahun 2020 ni, kita lupakan sekejap lah kalau kita ada impian sebelum ni. Kita fokus kepada survival saja. Kita fokus kepada jangan kita rugi saja, jangan kita sakit. InsyaAllah itu pun sudah satu kejayaan dah. Saya teringat posting Cik Zahid dalam Facebook. Dia mengatakan bahawa kalau nak minta bantuan yang BPN ni, kalau anda masih lagi mempunyai simpanan, jangan kata-kata nak minta. Bagi kepada mereka yang memerlukan. Kata-kata tu Cik Zahid, sampai hari ini saya masih terbayang-bayang dan terngiang-ngiang. Maknanya memang kalau awak ni mampu, jangan kata-kata nak minta sebab ada hak kepada orang lain. Okey Cik Zahid, sikit Cik Zahid, dalam masa 20 saat, apa yang boleh Cik Zahid simpulkan? Silakan.
Okey. Jadi kita sama-sama bersabarlah. Kita pun tak ada orang ada solution pun. Seluruh dunia sedang mencari-cari jawapan. Cuma kita bertahan sikit lagi, doa banyak-banyak, bantu orang lain. Ini peluang untuk bantu orang yang lebih susah. InsyaAllah kita kena yakin dengan membantu orang lain dengan ikhlas, Allah akan bantu kita balik berganda-ganda. Dijamin dalam Al-Quran. Jangan risau. Doa banyak-banyak. InsyaAllah kita bertahanlah. Semua rakyat Malaysia bertahan. Ikut arahan. Tunjuk contoh yang baik pada anak-anak, keluarga. Jangan kita pula pergi langgar arahan. Nanti anak-anak pun langgar arahan juga. Itulah lebih kurang macam itulah. Okey. Sama-sama kita doakanlah. InsyaAllah. Baik, terima kasih banyak Cik Zaid. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam. Itu dia Cik Zaid Muhammad, Perunding Motivasi. Macam mana? Dah terasa tak kita termotivasi dengan apa yang telah pun dikongsikan oleh Cik Zaid sebentar tadi, dan juga Ustaz Dr. Ahmad Faisal Abdul Hamid pada blok pertama tadi, pensyarah kanan dari Universiti Melaya, yang bercakap tentang hari ini kita mentajuk pada hari ini adalah buka minda dan juga buka hati dalam menilai PKP. 55 hari telah pun berlalu. Teruskan berdoa supaya pandemik ini akan terus lenyap dan kita dapat hidup seperti biasa. Okey, itu saja saya kira untuk ruang bicara pada hari ini. Terima kasih kepada anda yang menonton. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.